Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 8, Pemodelan Matematik. Standard pembelajaran kali ini adalah menerangkan pemodelan matematik. Apakah itu pemodelan matematik? Kita perlu tahu dunia kita ni dipenuhi dengan pelbagai soalan penting yang tidak terjawab. Misalnya, pertama, adakah kenaikan paras laut akan memberikan kesan kepada negeri-negeri pesisiran pantai di Malaysia? Soalan dia agak umum. Berapakah kos perbelanjaan untuk belajar di kolej atau di universiti dalam tempoh 10 tahun yang akan datang? Kita nak meramal masa depan. Tengok ya, 10 tahun akan datang. Adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 40 juta orang? Dia seperti ramalan dan terbuka. Okey? Dalam bab ini, kita akan diperkenalkan dengan proses membina model matematik yang dikenali sebagai pemodelan matematik. Dalam pemodelan matematik, masalah dunia sebenar diterjemah sebagai masalah matematik. Kemudian anda akan menyelesaikan masalah matematik berkenaan dan mentafsirkan semula penyelesaiannya dalam konteks masalah dunia sebenar. So, definisi model matematik ialah perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan perlakuan masa depan. Kita perhatikan masalah di bawah. Di bandar A terdapat 40,000 orang penduduk. Diketahui 45% daripada penduduk di bandar itu mengamalkan tabiat mengitar semula botol minuman plastik terpakai. Jika setiap orang di bandar itu menggunakan 5 botol minuman plastik setiap minggu, berapa banyak botol minuman plastik yang dikitar semula setiap minggu di bandar tersebut? Bila kamu baca soalan ini, kenyataan masalah dia di sini adalah berapa banyak botol minuman plastik yang dikitar semula setiap minggu. So, soalan ni sering ditanya dalam buku matematik, ya, kita untuk kukuhkan kita punya konsep peratusan. Ini contoh soalan dalam bentuk masalah. Masalah seperti ini memberi semua maklumat yang diperlukan. Dan kita hanya perlu laksanakan perhitungan supaya satu jawapan yang betul diperoleh. Jawapan yang tepat diperoleh. Okay? Masalah seperti ini digunakan untuk membantu kita memahami konsep matematik tertentu dan mengukuhkan kemahiran matematik yang penting. Maksudnya tidak spesifik. Ini adalah bagi bab peratusan. Okay? Sangat senang cerita kamu dah boleh selesaikan soalan ini, dapatkan angka yang tepat berdasarkan maklumat yang diberi daripada soalan. Kita lihat contoh yang kedua. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan? Tidak ada maklumat yang mencukupi. Ya, dia tidak nyatakan lautan mana, berapa keluasan lautan, berapa banyak isi pada tumpahan minyak. Tidak dinyatakan. Soalan ini agak berbeza. Tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk menjawab soalan ini. Soalan ini ialah soalan terbuka. Kita biasanya tidak mempunyai maklumat yang mencukupi apabila cuba menyelesaikan masalah dunia sebenar. Permasalahan dunia sebenar memerlukan kita menggunakan pengetahuan matematik dan kreativiti untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, pemodelan matematik adalah paling sesuai dalam menyelesaikan soalan terbuka seperti ini. Senang cerita, kita akan mewujudkan model dia ataupun rumus dia yang secara umum kita boleh guna pakai. Okey? Beberapa komponen penting dalam pemodelan matematik. Yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni semua kamu dah belajar. Boleh jadi masa, suhu, saiz, berat, laju, tepuk, isi padu, jisim, ya. Andaian kita mungkin boleh katakan andaian contoh suhu tidak berubah sepanjang tahun ataupun tiada peratus kenaikan gaji tetap. Okey, itu semua kita andaian. Ataupun kita boleh kata kalau melibatkan gerakan, kita andaikan geseran tidak diambil kira. Okey, contohnya itu semua andaian. 3, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kita kena fikir apa aplikasi matematik yang sesuai. Mungkin peratus ke, mungkin melibatkan faedah ke, percukaian ke, so, bergantung kepada soalannya. Keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Lebih mendalam lagi. Kita terus tafsir penyelesaian yang sesuai. Yang kelima, kita akan memurnikan model matematik yang kita dah sedia ada. Maksudnya kita tambah baik lagi kita punya model yang kita dah
rancang yang kita dah buat itu. Last sekali kita akan melaporkan dapatan ataupun apakah kesimpulan. Okey? So, proses pemodelan ini diringkaskan seperti raja di bawah. Pertama, kita akan ada satu masalah dunia sebenar. Seperti tadi, kita ada masalah tumpahan minyak di lautan. Lepas tu kita kenal pasti dan definisikan masalah kita. Apa sebenarnya masalah itu? Tumpahan minyak di lautan. Masalah kita nak cari berapa lama kita nak selesaikan, nak bersihkan tumpahan minyak. Lepas tu yang kedua, kita kena buat andaian dan kenal pasti pun boleh ubah. Kita kena buat andaian keluasan dia ataupun isi padu lautan. Andaian lautan di mana? Kita kena buat andaian apa-apa yang sesuai. Suhu tidak berubah sepanjang tempoh masa kita buat kajian untuk lautan tersebut. Itu contoh andaian dia. Mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Okay, kita lihat apa contoh aplikasi yang sesuai, yang berkaitan dengan penyelesaian yang kita perlukan. Next, kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Lebih mendalam lagi, kita akan ambil kira pelbagai perkara. Okay? Dan kita akan memurnikan model matematik tersebut bergantung kepada keperluan. Dan jika perlu, kita akan ulang semula proses-proses ini. Kita akan ulang balik proses kenal pasti, buat andaian, aplikasi ini kita akan ulang jika perlu. Jika dah selesai, kita boleh terus melaporkan dapatan ataupun kesimpulan kita. So, mari kita lihat satu masalah dunia sebenar. Pasar raya yang terletak jauh dari rumah anda mungkin menjual sekampit beras 10 kg dengan harga yang lebih rendah daripada pasar raya yang berdekatan dengan rumah anda. Adakah berbaloi jika anda memandu ke pasar raya yang terletak lebih jauh dari rumah untuk membeli 2 kampit beras 10 kg yang lebih murah? Kita lihat. Pertama, kita kenal pasti dan definisikan masalah. Harga sekampit beras 10 kg dan kos petrol. Ini yang kita perlu ambil tahu. Kita nak bandingkan berbaloi ataupun tidak. Lepas tu, tentukan kedudukan dua buah pasar raya yang jaraknya masing-masing dari rumah adalah berbeza. Tentukan jarak dia, mana lebih jauh, mana lebih dekat, kita kena tahu. Lepas tu, perlu cari maklumat yang berkaitan dari internet, misalnya harga sekampit beras 10 kg di dua buah pasar raya berkenaan. Jarak setiap pasar raya dari rumah, harga petrol semasa, kadar penggunaan petrol kereta dan sebagainya. Apa-apa sahaja yang perlu. Okey? Ini hanyalah contoh ya. Kita pun buatlah andaian. Andaian ni rumah dalam satu garis lurus. Sini pasar raya A. Yang ini kedudukan pasar raya B. Okey, rumah berada dalam satu garis lurus. Tak ada belok-belok. Ini contoh andaian kita. Andaian kita semua pergerakan dalam satu garis lurus. Memandu kereta semasa ke pasar raya. Bukan naik motor, bukan naik bas, bukan naik taksi, bukan naik grab. Kita pun statekan kita memandu kereta. Kita memandu. Membeli bilangan kampit dan cap beras yang sama di pasar raya A dan pasar raya B. Kalau kita nak buat macam ni andaian, kita kena katakan kita membeli benda yang sama. Baru kita boleh buat perbandingan berbaloi ataupun tidak. Seterusnya kita mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Kita katakan S adalah jarak di antara pasar raya A dengan pasar raya B. P1 adalah harga sekampit beras 10 kg di pasar raya A dan P2 adalah harga sekampit beras 10 kg di pasar raya B. Untuk pemboleh ubah ni, kamu jangan takut. Kamu sendiri yang tentukan huruf apa kamu nak guna. Yang penting dinyatakan. Okey? Misal kata M adalah kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter. Okey, nyatakan sahaja. N adalah bilangan kampit beras 10 kg yang akan dibeli. Apa lagi? Kita perlu H, harga petrol semasa dalam RM per liter. Boleh ubah ni semua perkara yang akan memainkan peranan dalam kita punya penyelesaian ya. S pula, S besar adalah beza harga dalam RM yang dibayar bagi membeli beras 10 kg di pasar raya B berbanding dengan pasar raya A. Ni perkara yang kita nak cari sebenarnya beza harga. Oh bukan, ni bukan beza perkara yang kita nak cari finalnya lah. Tapi kita nak tahu beza harga beras lah. Lepas tu T adalah beza kos petrol dalam RM yang dibayar bagi perjalanan ke pasar raya B berbanding pasar raya A. Kita kena lihatlah berapa kos kalau pergi B berbanding pergi ke A. Adakah kos tadi tu berbaloi untuk cover beza harga beras tadi? Kita kena lihatlah. Di sini kamu memang kena berfikir secara logik dan sangat terbuka lah ya. Kamu kena selesaikan soalan secara umum.
Seterusnya kita akan aplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Harga sekampit beras 10 kg. Okey, misal kata pasar raya A RM25.95 per 10 kilogram. Mungkin pasar raya B RM23.99 per 10 kilogram. Kamu kena ingat, B lebih jauh ya. B lebih jauh ya. Kita katakan bilangan kampit beras yang dibeli ialah 2. So, harga yang perlu dibayar untuk pasar raya A RM51.90 dan pasar raya B adalah RM47.98. Kita tunjukkan semua pengiraan kita bagi bahagian mengaplikasi tadi. So, jadi dengan membeli beras di pasar raya B, seseorang dapat berjimat. Penjimatan kita RM3.92 dari segi beza harga. Katakan jarak di antara pasar raya A dengan pasar raya B ialah 6 km. Okey, kita buat andaian lagi, 6 km. Kadar penggunaan petrol sebuah kereta adalah lebih kurang 17.6 km per liter. Maklumatnya kita kena carilah ya, kereta yang digunakan tu berapa dia punya penggunaan. Next, awak kena tahu harga petrol semasa ialah RM2.08 per liter. Okay, andaian dia lah kita dah gunakan. Maka petrol yang diperlukan bagi perjalanan 6 km, untuk 6 km, mestilah 6 km bahagi 17.6 km per liter. Awak perlukan 0.341 liter untuk 6 km. Ya? Kos petrol bagi perjalanan 12 km, dua hala. Dua hala adalah RM1.42 sebab liter kita ni darab dengan RM2.08, darab 2 hala. RM1.42 adalah kos untuk kita pergi daripada pasar raya A ke pasar raya B. Jadi wang yang dapat dijimatkan, okey, daripada beza harga beras tadi, ya, RM3.92, beza harga dia beli dekat pasar raya A tadi. Jadi wang yang dapat dijimatkan adalah RM3.92, tolak dengan kos tambahan dia untuk kita pergi jauh sedikit lah ke pasar raya B kan. Jadi kita dapat RM2.50 apabila membeli 2 kampit beras 10 kg di pasar raya B. Jadi di sini, jika dia membeli beras di pasar raya B, dia dah jimat RM3.92 untuk harga beras itu. Tapi untuk minyak dia kena kos lebih sedikit, ya. So dia dah terpaksa spend lebih sikit untuk minyak, tapi masih jimat lagi RM2.50. Masih lagi jimat RM2.50 apabila membeli 2 kampit beras di pasar raya B tersebut. Lepas tu kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kita ingat balik ni rumus, ini adalah kita punya pemboleh ubah yang kita dah tetapkan awal-awal tadi. So model ini kita hasilkan seperti berikut, di mana S besar ini adalah beza harga yang dibayar bagi 10 kg di pasar raya B berbanding pasar raya A, iaitu harga beras di pasar raya A tolak harga beras di pasar raya B darab bilangan beras yang dibeli. Lepas tu T pula adalah beza kos petrol bagi perjalanan ke pasar raya B berbanding dengan pasar raya A, iaitu S jarak di antara pasar raya A dan B per M kadar penggunaan petrol darab H harga petrol semasa darab 2 hala. Okey? So jika kita dapati S ini, S ya, tadi kita punya beza harga beras tadi masih lebih besar daripada T, beza kos minyak kita, maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasar raya B. Masih jimat lagi. Oleh itu kita wajar memandu ke pasar raya B, ya. Jika S kurang atau sama dengan T, maka tidak seharusnya memandu ke pasar raya B untuk membeli beras. Maksudnya jika beza harga tadi tu lebih sedikit berbanding kurang lagi daripada kos yang kita terpaksa keluarkan untuk minyak kita, tidak berbaloi lah untuk kita pergi membeli di pasar raya B. Okey? Contohnya penggunaan model ni seperti ini. So, kita punya beza harga beras RM3.92. Kita lihat semula. Beza kos petrol kita, kalau kita pergi ke pasar raya B, RM1.42. Kita lihat RM3.92 tolak RM1.42, kita masih lagi jimat RM2.50. Sebab itu, kita mestilah pastikan S kita lebih besar daripada T, maka lebih jimat membeli beras di pasar raya B, maka wajar memandu ke pasar raya B. Okey? Kita masukkan kita punya model ini hanya sah, okey, hanya berbaloi digunakan jika S kita lebih besar daripada T. Jika tidak berbaloi lah. Daripada model matematik yang dibina, penerokaan lanjutan boleh dibuat. Okey, jika semua pemboleh ubah dikekalkan.
Sejauh manakah jarak kedudukan pasaraya B adalah optimum? Sejauh mana jarak itu optimum? Tadi kita buat andaian 6 kilometer. Sejauh mana jarak jarak maksimum B daripada A itu yang masih berbaloi. Masih berbaloi untuk kita beli di pasaraya B. Ni optimum ni maksudnya kedudukan yang terbaik atau paling menguntungkan lah. Masih kita berbaloi pergi. So kita pun gunakan P1 tolak P2 darab N ni. Tadi kita punya S, beza harga beras. Mesti lebih besar daripada beza kos petrol. Kita pun masukkan nilai kita ni. Di mana jarak kita jadikan perkara rumus. Kita nak cari berapakah nilai S yang masih optimum. Okey, seterusnya kita akan dapat S mesti kurang daripada 16.6 km. Kalau jarak dia 16.6 km atau lebih, sudah tidak wajar untuk memandu ke pasaraya B. Okey, hal ini bermakna jika jarak di antara dua pasaraya itu adalah kurang dari 16.6 km, maka adalah wajar memandu ke pasaraya B untuk membeli beras. Kalau lebih jauh daripada ini atau sama dengan tidak wajar, sebab tidak ada penjimatan yang berbaloi lah. So, berapakah harga sekampit beras 10 kg yang maksimum di pasar raya B sehingga mempengaruhi seseorang memandu ke pasar raya B untuk membeli beras? Setakat mana harga tu kita masih boleh consider berbaloi untuk kita pergi. So, harga beras di pasar raya B kita jadikan P2 tadi kan. Kita jadikan dia perkara rumus. Proses yang sama, ya. Okey, maksudnya harga dia mestilah kurang daripada RM25.24. Kalau dia dah RM25.24 dan ke atas tidak berbaloi. Hal ini bermakna selagi harga sekampit beras 10 kg di pasar raya B adalah kurang daripada RM25.24, perjalanan yang diambil adalah berbaloi. Jika dah lebih, tidak berbaloi. Ada dua situasi ni lah. Kemudian kita refleksi sedikit tentang model dan persoalan yang boleh ditimbulkan adalah seperti berikut. Contoh ya. Adakah model ini masih sah apabila kita menambah atau mengurangkan nilai pemboleh ubah? Misalnya, jika semua pemboleh ubah dikekalkan, tetapi mengurangkan nilai S, iaitu jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B. Adakah nilai T akan berkurangan? Kita dekatkan jarak mereka, adakah nilai kos petrol kita, beza kos petrol yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A berkurangan? Okay, kita kena cek juga. Lepas tu, adakah jawapan yang bernilai negatif akan diperoleh? Kita kena fikirkan juga. Adakah andaian kita relevan dan boleh dipertahankan? Lebih kepada kita nak yang konkret. Kita nak pastikan betul ke kita punya semua andaian kita ni relevan, boleh dipakai, boleh dipertahankan. Adakah model ini mengikut andaian yang dibuat? Adakah terdapat andaian lain yang perlu dibuat? Kalau ikutkan di sini ada benda lain lagi yang tak dimasukkan dalam andaian. Bagaimana jika andaian kita tidak betul? Bagaimana hal ini memberi impak kepada jawapan? Okey. Sambil kamu dengar ni, kamu kena fikir. Apa lagi andaian yang agak-agaknya kamu kena fikirkan? Berbaloi ke tidak untuk pergi ke pasaraya yang lebih jauh untuk membeli sesuatu barang? Bagaimana jika senario yang diberi berubah sedikit? Adakah keputusan yang diambil berubah banyak atau sedikit? Sejauh manakah perubahan ini mempengaruhi keputusan yang dibuat? Okey, secara logiknya jika kita nak membeli barang dapur, tak semestinya kita hanya nak pergi ke satu pasaraya hanya untuk membeli beras. Betul ke tidak? Mesti kamu nak membeli barang lain juga. Jadi ada andaian lain yang kita tidak ambil kira sebenarnya. Kita andaikan dia hanya membeli beras di sini. Okay, kadang-kadang kita mesti fikir, nak pergi ke pasaraya yang lebih jauh tapi hanya nak beli beras. Mungkin better pergi je pasaraya yang dekat ini walaupun mahal sebab kita boleh beli barang-barang lain yang kita nak ada dijual di pasaraya yang dekat ini. Mesti pernah terfikir macam tu, bukan? So, banyak andaian yang kita perlukan, tetapi ini adalah tujuan model matematik ni. Soalan dia berbentuk terbuka, membuatkan kita berfikir. Ya, ramalan tu semua kamu yang buat. Okay, jangan takut soalan ni berbentuk terbuka sahaja. Cuma ada teknik untuk menjawab soalannya. Refleksi seperti ini akan membolehkan kita memikirkan keperluan untuk memurnikan suatu model matematik. Ya, tidak semestinya kita punya model itu dah orang kata paling tepat, the best. Mesti ada penambahbaikan. Banyak perkara yang perlu diambil kira. Memurnikan model matematik. Andaian yang dibuat tentang lokasi rumah pasaraya A dan pasaraya B berada pada satu garis lurus. Ini perlu dikaji semula. Selalu ke ini berlaku? Jika lokasi ketiga-tiga tempat ini tidak terletak di atas satu garis lurus, bagaimana hal ini memberi impak kepada model kita? Jika andaian baru dibuat, maka model perlu diubah untuk menggambarkan perubahan ini. Mungkin kedudukan rumah ke pasaraya macam ni. Okey? Mungkin kedudukan dia seperti ini.
bukannya dalam satu garis lurus. Selepas itu kita perlu laporkan dapatan. Kita kena gunakan simbol dan rajah semasa melaporkan dapatan jika perlu. Simbol dan rajah yang digunakan akan menggambarkan keseluruhan proses pemodelan sehingga mencapai dapatan yang dikehendaki. Setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Yang penting model itu dapat mengenali kekuatan dan kelemahan itu dalam laporannya. Maksudnya dalam laporan kita nyatakan apa kekuatan. Bila masa kita punya model ini relevan. Bila masa model ini tidak sesuai digunakan. Hanya dinyatakan di laporan tersebut. Ya. Misalnya, nilai bagi masa yang diperuntukkan oleh seseorang adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam model ini. Adakah memandu tambahan 12 km untuk jumlah penjimatan sebanyak RM2.5 berbaloi bagi seseorang? Mengikut model ini, penjimatan 5 sen dianggap berbaloi. Sebab tadi kita kata selagi harganya S masih kurang daripada T, still berbaloi. So, kalau jimat 5 sen pun masih berbaloi. Tapi semua perkara ini adalah subjektif bergantung kepada penilaian setiap individu. Mungkin bagi seseorang, dia tidak sanggup untuk spend masa jalan lagi jauh sikit. Contoh di Kuala Lumpur, nak menempuh jam, mungkin ada bayar tol. Kan? Betul tak? Tak difikirkan lagi. Mungkin ini belum dipertimbangkan lagi. Mungkin bagi setengah orang, setakat jimat RM2.5 kena jalan lebih 10 minit. Tak apalah, better beli di kedai dekat-dekat. Mesti pernah alami situasi ini kan? Impak kepada alam sekitar tidak dipertimbangkan dalam model ini. Adakah dengan memandu tambahan jarak 12 km untuk penjimatan sebanyak RM2.5 itu mesra alam? Betul tak? Kita jalan lebih, kita keluarkan lebih karbon dioksida. Model ini tidak mempertimbangkan usaha ke arah kelestarian alam sekitar. Seperti usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Macam ni cara kita buat laporan. Kita punya kesimpulan lah. Kita nyatakan sahaja. Ya? Kita lihat contoh satu. Sebelum pergi lebih mendalam lagi, kita kena mahirkan yang pertama ni. Jeremy menyimpan RM4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Soalan ini diminta kita kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. Kemudian tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. 2 perkara daripada 6 perkara tadi. So, penyelesaiannya. Dalam masalah ini, kita akan start dengan ayat seperti ini. Dalam masalah ini, kita mengetahui. Apa yang kita ketahui? Untuk pelajar di LP, it is known that. Okay, what is already known? Maklumat yang ada dekat dalam ayat kita. So, dalam masalah ini, kita mengetahui prinsipal RM4,000 dan kadar faedah 1.5% setahun. Faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain RM4,000 yang dia dah masukkan ni untuk membeli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Dia minta berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy. Kalau kamu tidak boleh buat olah ayat pun, kamu boleh nyatakan terus persoalannya berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy di bahagian jawapan pun diterima. Kemudian B, andaian yang kita buat. Kita mesti perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan perhitungan faedah. Jika tidak, rumus yang kita belajar, dah belajarkan rumus ni, I sama dengan PRT menjadi tidak sah. Andaian kita kadar faedah mesti tetap. Kadar faedah mesti tetap sepanjang tempoh melakukan perhitungan faedah. Dan kita juga perlu mengandaikan harga komputer tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amount wang yang diperlukan. Walaupun sebenarnya harga itu akan berubah. So, inilah kelemahan model kita nanti. Tapi tak apa, ini hanyalah andaian. Kita andaikan sahaja harga komputer tetap. Tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amount wang yang diperlukan. Okay? Pemboleh ubah yang terlibat ialah I untuk faedah, interest, P untuk principal, R untuk kadar faedah, dia punya interest rate, dan T untuk masa dalam tahun. Okey? Tak tahu berapa tahun kita akan dapat. Mungkin 0.5 tahun, mungkin 1 tahun, 1.5 tahun, tak tahu lagi ya. Soalan minta kita cari masa. Tidak perlu kira, tak perlu selesaikan pun, tak perlu selesaikan. Macam inilah bentuk soalan kita. Okey? Mudah je, kenal pasti dan definisi masalah. Tentukan andaian. Tidak perlu selesaikan, tak perlu kira. Macam ni sahaja, okey?
So, kesimpulannya masih berbalik kepada proses inilah. Kita kenal pasti dan definisi masalah, kemudian membuat andaian. Okey, untuk 8.1 sehingga tahap ini sahaja. Untuk 8.1 hanyalah sehingga 2 ini sahaja. 8.2 kita akan masuk kepada proses yang berikutnya lah. Okey. So, inilah kita punya carta alir yang kita akan guna pakai sepanjang mempelajari bab 8 ini. Okey. So, cikgu harap video kali ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang bagi 8.2. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.